Assalamualaikum. Hi guys, what's up gang? Untuk video kita kali ni, kita akan buat kelainan sikit. Kali ni kita tak akan review mainan, tapi kita akan bercakap serba sedikit. Rasanya serba banyak kot. Kita akan bercakap pasal salah satu anime favourite saya masa saya kecil lagi, dan saya rasa korang mungkin minat anime ni juga. Mungkin bukan favourite korang, tapi mungkin korang pernah tengok anime ni. Inilah yang saya maksudkan, Bokuto Sengen Daigande, atau lebih dikenali sebagai Daigande. Saya yakin ramai di antara kita ni pernah tengok series anime ni masa kecil-kecil dulu. Petang Sabtu, sementara nak tunggu cerita Power Rangers, lepas habis tengok cerita Hindustan dekat TV3. Sorry, saya pun layan Hindustan juga. Korang pun tukar ke TV2 sebab masa tu dekat TV2 ada tayangkan beberapa anime sebelum rancangan Power Rangers, dan salah satunya ialah rancangan Daigande ni. Mungkin korang tak layan sangat Daigande ni, tapi paling tak pun korang mungkin pernah lagu opening anime ni. Maafkan saya. Macam mana korang boleh tak suka lagu opening ni? Sebab bagi saya ini adalah antara lagu anime yang ikonik di awal tahun 2000. Itu baru lagu opening dia je, belum lagi jalan cerita dia lagi. Sebelum saya teruskan video ni, saya nak ingatkan dekat korang yang video ni mengandungi banyak spoiler. Jadi bagi sesiapa yang belum tengok anime ni, korang boleh tengok dekat YouTube. Ada je full episod dia dekat YouTube, korang cari je. Okey, kita teruskan dengan jalan cerita anime ni. Anime ni mengisahkan tentang seorang budak iaitu Akira Akebono ataupun Akira yang berimpian untuk menyertai Battle Robot League dan ingin menjadi juara serta mendapatkan Titan Clouder, iaitu piala yang berbentuk seperti piala pertandingan gusti. Alah, piala yang macam tali pinggang besar tu. Akira ni tinggal di sebuah pulau yang dipanggil Dailand bersama atuk dia iaitu Akebono Hajime, yang juga merupakan seorang saintis yang genius, dan dia juga telah mencipta robot untuk Akira gunakan dalam pertandingan tersebut. Sebelum menyertai pertandingan Battle Robot, Akira perlu menyertai sesi saringan di mana dia perlu memenangi beberapa pertarungan untuk mendapatkan lesen Battle Robot bagi melayakkan dirinya untuk menyertai pertandingan Battle Robot. Pengetahuan mengenai pertarungan Battle Robot. Untuk menyertai pertarungan Battle Robot, sesebuah kumpulan perlu memiliki satu komander dan dua unit Battle Robot. Dalam satu unit perlu ada sekurang-kurangnya satu Battle Robot dan paling banyak pun 3. Pada permulaan pertarungan, satu atau dua Battle Robot akan mewakili sesebuah kumpulan mengikut jenis pertarungan yang akan ditetapkan. Conversion time ialah masa di mana Battle Robot yang lain akan masuk ke medan untuk memberi bantuan. Dan ada juga kumpulan yang mendatangkan part-part upgrade untuk menguatkan lagi Battle Robot yang sedang bertarung. Setiap kumpulan akan diberi 1000 hit point dan pemenang akan ditentukan apabila pihak lawan kehabisan hit point. Sepanjang pertarungan berlangsung, komander akan dilindungi oleh semacam barrier bagi mengelakkan sebarang kecederaan kepada komander tersebut. Battle Robot tidak dibenarkan menghalang conversion time dan komander dilarang melindungi Battle Robot sepanjang pertarungan masih berlangsung, atau kumpulan tersebut akan diberikan kad kuning, dan selepas beberapa kali kad kuning diberikan, kumpulan tersebut akan diberikan kad merah dan dengan secara automatik akan disingkirkan dari pertarungan tersebut. Senang cerita, ianya macam pertandingan bola sepak, cuma bezanya Battle Robot, satu kumpulan tersebut akan disingkirkan terus jika dikenakan kad merah. Maaf untuk iklan tadi.
kita sambung balik cerita kita tadi. Sebuah kumpulan perlu memiliki sekurang-kurangnya 2 unit battle robot, manakala Akira pada masa tu cuma memiliki satu saja yang dipanggil Animal Unit yang terdiri daripada Bullion, Eagle Arrow dan Drymok. Satu lagi unit masih belum siap sepenuhnya dan sedang menjalani test terakhir sebelum diserahkan kepada Akira. Jadi Akira terpaksa bertarung menggunakan satu unit sahaja sementara menunggu satu lagi unit siap sepenuhnya. Kalau diukurkan, Akira ni tak layak untuk menyertai sesi saringan tersebut, tetapi dia berjaya masuk dengan bantuan seorang kawan lama datuknya yang juga merupakan ketua Battle Robot League, Cable. Tapi disebabkan dia kekurangan satu unit, Akira cuma diberikan 800 hit point saja untuk pertarungan pertamanya. Sepanjang pertarungan berlangsung, kumpulan Akira menghadapi masalah selepas lawan mereka mengganggu proses conversion time, dan disitulah munculnya Daiganda dan dengan mudahnya memenangi pertarungan tersebut. Apa yang membuatkan Daiganda ni special ialah ianya menggunakan sistem terbaru yang direka khas oleh datuknya, Profesor Hajime, iaitu cluster system, di mana ianya akan menukarkan semangat Akira dan Ryugu menjadi tenaga kepada Daiganda. Senang cerita, kalau Akira dan Ryugu ni bersatu hati dan bersemangat, Daiganda akan jadi lebih kuat dan kekuatan itulah yang menjadi buruan orang jahat utama anime ni, iaitu Profesor Big Bang. Profesor Big Bang ialah seorang profesor genius sama seperti Profesor Hajime dalam penciptaan battle robot, dan dia telah mencipta Ginzan untuk menangkap Daiganda. Cuma masalahnya ialah Ginzan menganggap Daiganda sebagai rival atau lawan yang dia ingin kalahkan dengan kekuatannya sendiri tanpa menggunakan helah. Jadi Ginzan selalu je kalah sebab kekuatan dari cluster system yang ada pada Daiganda ni. Disebabkan hal itu, Profesor Big Bang telah mencipta Tiger Maru dan Roga Maru untuk menangkap Daiganda. Berbeza dengan Ginzan, Tiger Maru dan Roga Maru lebih banyak menggunakan helah untuk menangkap Daiganda, dan sama seperti Ginzan, mereka juga sering dikalahkan oleh Daiganda. Sepanjang berjalannya series ni, ahli kumpulan Akira semakin bertambah. Satu unit telah ditambah iaitu Dino Unit yang terdiri dari Bone Rex, Spectre dan Trihorn, iaitu battle robot yang ditinggalkan dan merupakan salah satu ciptaan Profesor Hajime. Untuk membuatkan series ni lagi menarik, satu lagi pihak telah dimasukkan ke dalam konflik ini iaitu Dragobus. Dragobus ni ialah ketua kepada Drago Flame dan Drago Freezer. Sama seperti Profesor Big Bang, dia juga menginginkan kuasa yang dimiliki oleh Daiganda, cuma yang membezakan mereka ialah motif utama mereka ni iaitu Dragobus ingin menciptakan utopia hanya untuk robot sahaja. Apa yang membuatkan Dragobus ni lebih hebat ialah dia mampu mengawal mana-mana robot untuk mengikut perintahnya, termasuklah Daiganda sendiri. Tak cukup dengan itu, Dragobus juga mampu bergabung dengan Daiganda dan membentuk Dragon Daiganda. Dan macam Profesor Big Bang juga, rancangan Dragobus pun turut digagalkan oleh kumpulan Akira, dan Drago Flame dan Drago Freezer juga telah menyertai kumpulan Akira. Jadi dengan ini, kumpulan Akira bukan sahaja terpaksa memikirkan cara untuk mendapatkan Titan Clouder, mereka juga terpaksa memikirkan caranya untuk berhadapan dengan Profesor Big Bang dan juga Dragobus. Sampailah di satu tahap di mana Profesor Big Bang telah menggunakan battle robot terhebatnya iaitu Tenkon Suripon, iaitu robot gegasi yang berbentuk seperti kura-kura. Ya, kura-kura. Battle robot ni terlalu hebat sampaikan Dragobus pun kalah sehingga membuatkan dia terpaksa bekerjasama dengan kumpulan Akira. Pada mulanya mereka gagal mengalahkan Tenkon Suripon ni meskipun dengan kekuatan Dragon Daiganda. Sepanjang pertarungan mereka dengan Profesor Big Bang, akhirnya Dragobus sedar yang manusia dan robot perlu saling membantu antara satu sama lain. Macam biasa, yang diperlukan oleh seorang hero ialah Talk no Jutsu. Akhirnya muncullah Golden Dragon Daiganda dengan fully charged cluster power. Yang belakang tu saya tambah sendiri. Dan dengan itu mereka berjaya memusnahkan Tenkon Suripon, dan pada masa yang sama Ginzan berjaya menyedarkan Profesor Big Bang. Dan cerita pun berakhir.
Saya boleh katakan anime ni sesuai untuk setiap lapisan masyarakat sebab jalan ceritanya yang ringan dan tidak terlalu banyak plot twist serta ditambah lagi dengan mecha-mecha yang menjadi tarikan utama anime ni. Kalau bagi orang dewasa yang dah layan banyak jenis anime, mungkin anime ni agak boring sebab pada dasarnya anime ni mensasarkan viewer kanak-kanak tapi ianya masih boleh dilayan lagi oleh orang dewasa. Mungkin untuk mengimbau kembali kenangan masa kecil korang dulu. Disebabkan anime ni lebih kan untuk kanak-kanak, jadi pastinya ada mainan yang saya boleh katakan agak susah nak dapat sekarang, terutama sekali yang masih berkotak. Tapi saya berjaya dapatkan beberapa biji untuk masa ni dan akan komplit mungkin dalam beberapa minggu lagi. Jadi kepada siapa yang nak tengok video review mainan dari series Daiganda, korang boleh check dekat channel saya. Buat masa ni memang masih sikit lagi, tapi akan ada video baru nanti, jadi saya harap korang sanggup bersabar lah ya. Okey, itu je untuk video kali ni. Harap korang suka video macam ni dan mungkin di masa yang akan datang saya akan buat video ni lagi. Mungkin pasal anime lain pula. Korang boleh bagi pendapat korang dekat ruang komen di bawah dan bagi tahu anime apa yang korang nak saya ceritakan lagi nanti. Okey, jangan lupa like dan share video ni. Yang paling penting, tolong subscribe channel ni dengan tekan butang subscribe di bawah. Like dan follow page saya di Facebook. Link saya akan letakkan dekat description di bawah. Itu je. Bye!